Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Untuk tema kita pada kali ini ialah tema 8, iaitu ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan. Kita akan belajar unit 22, iaitu ekonomi dinamik. Tajuk cara kami, dan anda boleh merujuk muka surat 168 Bahasa Melayu tahun 5. Standard pembelajaran dan objektif kita pada kali ini ialah bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan membuat keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Kriteria kejayaan kita pula, yang pertama, murid dapat menyatakan 4 pertimbangan daripada maklumat yang diberikan. Yang kedua, murid dapat membuat 2 keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar. Baiklah murid-murid, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Yang pertama, murid akan memahami petikan dan menyenaraikan maklumat penting. Yang kedua, murid dapat membuat pertimbangan. Ketiga, membuat keputusan. Dan yang keempat, murid dapat melengkapkan dialog. Baiklah murid-murid, kita akan ikuti dulu aktiviti yang pertama, iaitu memahami petikan dan menyenaraikan maklumat penting. Murid-murid boleh rujuk buku teks tahun 5 Bahasa Melayu muka surat 168. Unit 22, ekonomi dinamik. Kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk cara kami. Mari sama-sama kita lihat petikan yang terdapat dalam teks tersebut. Farisha dan rakan-rakan berbual melalui aplikasi WhatsApp tentang cara membantu keluarga berjimat. Selamat sejahtera kawan-kawan. Bolehkah saya tahu cara kamu membantu keluarga masing-masing berjimat? Amira menjawab, selamat sejahtera, Farisha. Kasut saya yang masih elok tetapi sudah ketat untuk saya pakai. Akan saya berikannya kepada adik saya. Terima kasih Amira. Wah, bagusnya amalan itu. Irfan pula berkata, hai semua, saya pula membantu ayah saya menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Lihatlah kebun sayur kami yang subur ini. Apa pula kata Rubini? Amboi, seronoknya. Saya juga ingin berkongsi cara kami. Saya dan adik ke sekolah pada setiap hari dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran kami. Shufen pula berkata, saya pula membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Kami dapat menjimatkan perbelanjaan harian. Amira berkata, Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami? Cara manakah yang ingin kamu ikut, Farisha? Tanya Irfan. Baiklah murid-murid, itulah petikan dialog murid kelas 5 aktif yang berkaitan dengan cara membantu keluarga berjimat. Sekarang mari kita fahami petikan dan menyenaraikan maklumat-maklumat penting berdasarkan petikan itu tadi. Apakah aplikasi yang digunakan dalam perbualan tersebut? Ya, aplikasi yang digunakan dalam perbualan tersebut ialah WhatsApp. Mari kita lihat isi penting yang kedua. Siapakah yang terlibat dalam perbualan tersebut? Yang terlibat dalam perbualan tersebut ialah murid-murid kelas 5 Arif.
atau yang terlibat dalam perbualan tersebut ialah Farisha, Amira, Irfan, Rubini dan Syufan. Apakah tema perbualan mereka? Tema perbualan mereka ialah cara-cara membantu keluarga berjimat. Baiklah murid-murid, untuk kita memahami lebih lanjut maklumat penting yang terdapat dalam petikan, marilah kita lihat cara-cara membantu keluarga berjimat. Menurut Amira, salam sejahtera Farisha. Kasut saya yang masih elok tetapi sudah ketat untuk saya pakai, akan saya berikannya kepada adik saya. Jadi cara Amira membantu keluarga berjimat ialah dengan memberikan kasut kepada adiknya. Bagaimana pula dengan Irfan? Hai semua, saya pula membantu ayah saya menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Lihatlah kebun sayur kami yang subur ini. Jadi Irfan membantu keluarganya berjimat dengan menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Rubini pula, amboi seronoknya. Saya juga ingin berkongsi cara kami. Saya dan adik ke sekolah pada setiap hari dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran kami. Rubini pula membantu keluarga berjimat dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran untuk ke sekolah. Syufan pula, saya pula membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Kami dapat menjimatkan perbelanjaan harian. Syufan membantu keluarga berjimat dengan membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Jadi kita dapat melihat 4 isi penting di sini berkaitan dengan cara-cara membantu keluarga berjimat. Baiklah murid-murid, mari kita ikuti pula aktiviti yang kedua, iaitu membuat pertimbangan. Murid-murid perlu membuat pertimbangan yang wajar berdasarkan maklumat yang ada, kena pasti kelebihan dan kekurangan setiap maklumat yang diberikan. Maklumat yang pertama daripada Amira, selamat sejahtera Farisha. Kasut saya yang masih elok tetapi sudah ketat untuk saya pakai, akan saya berikannya kepada adik saya. Apakah kelebihan dalam kenyataan tersebut? Iaitu mengurangkan perbelanjaan pembelian kasut baharu dan mengelakkan pembaziran. Ini antara contoh yang boleh kita berikan. Adakah terdapat kekurangan? Berikan pertimbangan yang wajar. Hanya sesuai sekiranya kasut itu sesuai dipakai oleh adik dan dalam keadaan yang baik. Seterusnya, mari kita cuba membuat pertimbangan bagi idea yang seterusnya, iaitu, hai semua, saya pula membantu ayah saya menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Lihatlah kebun sayur kami yang subur ini. Baiklah murid-murid, apakah kelebihan menanam sayur-sayuran di belakang rumah? Mengurangkan perbelanjaan pembelian sayur dan kualiti sayur terjamin. Apakah kekurangannya pula? Contohnya, hanya sesuai sekiranya ada kawasan untuk berkebun dan memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian. Pertimbangan kita yang seterusnya berdasarkan idea tersebut, amboi seronoknya, saya juga ingin berkongsi cara kami. Saya dan adik ke sekolah pada setiap hari dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran kami. Apakah kelebihan berkongsi kereta pergi ke sekolah? Ya, dapat mengurangkan perbelanjaan pengangkutan ke sekolah dan dapat memupuk semangat kejiranan yang baik. Apakah kekurangannya pula? Hanya sesuai untuk kenderaan yang mempunyai kapasiti penumpang yang mencukupi dan perlu dielakkan sekiranya ada penularan penyakit. Contohnya sekarang kita diancam oleh COVID-19.
Oleh itu, sebaiknya kita elakkan berkongsi kereta sekiranya terdapat penularan penyakit. Baik, seterusnya murid-murid, marilah sama-sama kita membuat pertimbangan bagi maklumat yang seterusnya. Saya pula membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Kami dapat menjimatkan perbelanjaan harian. Apakah kelebihan sekiranya kita membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari? Mengurangkan perbelanjaan pembelian makanan di sekolah dan terjamin kualiti makanan. Dan sudah pastilah makanan yang dihidangkan oleh ibu kita adalah lebih berkhasiat. Apa pula kelemahannya ataupun kekurangan? Hanya sesuai sekiranya ada ibu bapa yang mempunyai masa yang mencukupi untuk menyediakan bekal untuk dibawa ke sekolah. Jadi begitulah murid-murid, kita membuat pertimbangan berdasarkan kenyataan yang diberikan. Pertimbangan yang sewajarnya perlulah diberikan, sama ada pertimbangan yang baik ataupun yang buruk. Murid adalah bijak memilih sama ada pertimbangan itu wajar dilaksanakan atau tidak. Baik, seterusnya murid-murid, marilah kita ikuti pula aktiviti kita yang ketiga, iaitu membuat keputusan. Sebentar tadi, murid-murid telah membuat pertimbangan, kelebihan dan kekurangan bagi setiap pernyataan yang diberikan. Anggapkan diri kamu sebagai Farisha dan perlu memilih salah satu atau lebih idea untuk dipraktikkan di rumah. Keputusan perlu dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar. Pilih idea yang paling praktikal. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat contoh kenyataan yang diberikan. Anggap kenyataan ini merupakan diri murid-murid. Adakah murid-murid dapat membuat keputusan sama dengan pendapat rakan-rakan dalam kelas 6 Arif itu tadi? Saya tinggal di sebuah pangsa puri. Saya merupakan anak tunggal dalam keluarga. Ibu saya seorang suri rumah yang rajin memasak. Jiran saya, Zaidatul, pergi ke sekolah dengan menaiki kereta. Mari kita lihat idea-idea yang diberikan oleh rakan-rakan dari kelas 5 Arif. Adakah sesuai untuk kita ikuti ataupun tidak? Idea yang diberikan oleh Amira iaitu beri kasut kepada adik. Adakah idea yang diberikan sesuai untuk kita ikuti? Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Sebab saya merupakan anak tunggal dalam keluarga. Jadi kita perlu membuat keputusan yang betul dan tepat. Anak tunggal, tidak ada adik, tidak ada abang ataupun kakak. Jadi kasut tersebut tidak dapat diberikan kepada sesiapa. Mari kita lihat pula pandangan ataupun idea daripada Irfan, iaitu bercucuk tanam di belakang rumah. Adakah kita juga membuat keputusan iaitu sama-sama bercucuk tanam di belakang rumah? Adakah sesuai ataupun tidak? Ya, tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Sebab saya tinggal di sebuah pangsa puri. Pangsa puri tidak mempunyai halaman belakang rumah. Idea yang ketiga daripada Rubini iaitu berkongsi kenderaan untuk membantu menjimatkan perbelanjaan keluarga. Adakah saya sesuai berkongsi kenderaan dengan jiran? Ya, sesuai. Kenapa sesuai? Sebab jiran saya Zaidatul pergi ke sekolah dengan menaiki kereta. Oleh itu saya boleh bergilir dengan jiran saya untuk pergi ke sekolah menaiki kereta. Mari kita lihat pula idea yang keempat daripada Syufan, iaitu membawa bekal makanan ke sekolah. Adakah kita membuat keputusan untuk sama-sama membawa makanan ke sekolah? Sesuai. Kenapa sesuai? Sebab ibu saya seorang suri rumah yang rajin memasak. Oleh itu murid-murid perlulah membuat keputusan dan pertimbangan yang sewajarnya untuk memilih sama ada tindakan yang dilakukan sesuai ataupun tidak.
Baiklah murid-murid, seterusnya marilah sama-sama kita melengkapkan aktiviti yang keempat, iaitu aktiviti kita yang terakhir, melengkapkan dialog. Untuk melengkapkan dialog ini, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 168. Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami? Untuk memberikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami, kita boleh rujuk balik aktiviti yang kedua, iaitu kelebihan dan kekurangan idea yang diberikan oleh rakan-rakan. Mari kita lihat kembali kelebihan dan kekurangan idea tersebut. Kelebihan yang pertama, mengurangkan perbelanjaan pembelian kasut baharu dan mengelakkan pembaziran. Kekurangannya pula, hanya sesuai sekiranya kasut itu sesuai dipakai oleh adiknya dan dalam keadaan yang baik. Kelebihan yang kedua bagi pendapat rakan, iaitu mengurangkan perbelanjaan pembelian sayur dan kualiti sayur terjamin. Manakala kekurangan hanya sesuai sekiranya ada kawasan untuk berkebun serta memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian. Idea seterusnya, kelebihan mengurangkan perbelanjaan pengangkutan ke sekolah dan dapat memupuk semangat kejiranan yang baik. Kekurangan hanya sesuai untuk kenderaan yang mempunyai kapasiti penumpang yang mencukupi dan perlu dielakkan sekiranya ada penularan penyakit, contohnya COVID-19. Dan yang terakhir, kelebihan mengurangkan perbelanjaan pembelian makanan di sekolah dan terjamin kualiti makanan tersebut. Manakala kekurangan hanya sesuai sekiranya ada ibu bapa yang mempunyai masa untuk menyediakan bekal makanan. Oleh itu, murid-murid sudah melengkapkan dialog yang pertama. Baiklah murid-murid, bagi melengkapkan dialog yang seterusnya, murid-murid perlulah berfikir, membuat pertimbangan dan membuat keputusan yang baik. Pilihan bergantung kepada diri murid masing-masing. Sebagai contoh, cara yang sesuai mengikut cara Shufun, iaitu membawa bekal makanan ke sekolah setiap hari bagi mengurangkan perbelanjaan pembelian makanan. Kualiti makanan juga terjamin serta makanan berkhasiat dan seimbang. Ini antara contoh yang boleh diberikan oleh murid-murid apakah tindakan yang wajar, idea yang sesuai untuk digunakan pakai bagi menyatakan dan melengkapkan dialog tersebut. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan murid-murid dapat membuat pertimbangan yang wajar dan juga membuat keputusan yang wajar dalam mana-mana idea untuk memilih keputusan yang terbaik. Terima kasih semua. Semoga berjumpa lagi. Bye semua. Jumpa lagi.